Tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa, saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa, saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, kita akan sambung kajian kita terhadap surah Taha yang kita tinggalkan pada kuliah yang lepas pada ayat 87. Ayat 87 surah Taha. Jadi kita recap sedikit tentang konteks ayat 87 ini. Ialah selepas daripada baginda Nabi Musa kembali kepada kaumnya dan mendapati mereka menyembah satu sembahan patung yang dirupakan dengan rupa seekor anak lembu. Konteks dia lah. Jadi 87 tu kita kupas dulu maksud zahirnya dulu sebelum daripada kita melihat kepada pengajaran dan juga takwilannya insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. Mereka berkata, ma akhlafna maw'idaka. Nabi Musa balik daripada Tur Saina mendapati kaumnya menyembah anak lembu yang diperbuat daripada perhiasan, dan ahli tafsir mengatakan perhiasan tersebut adalah daripada emas, perak dan juga barang-barang berharga yang lain. Yang pertama sekali Nabi Musa bertanyakan kepada keseluruhan kaum cara seorang pemimpin, macam mana beliau berkomunikasi dengan kaumnya. Yang pertama, baginda bertanyakan secara keseluruhan. Selepas daripada itu ayat 87 baginda bertanyakan kepada ketua-ketuanya. Bani Israel ni kalau ikutkan kepada tafsir jumlah mereka ni selepas daripada Nabi Yusuf turun ke Mesir, jadi lebih kurang dalam 3 ke 4 keturunan. Jumlah mereka dianggarkan lebih kurang dalam 3 ke 4,000 ke 5,000 begitu. Dan dalam mereka ni pula ada kumpulan-kumpulan ahli keluarga yang tertentu. Yang kita tengok dalam surah Al-Baqarah, mereka itulah yang dibawa oleh Nabi Musa bersama baginda ke Bukit Tur Saina. Jadi mereka inilah yang Nabi Musa bertanyakan peringkat kedua selepas daripada bertanyakan kepada keseluruhan kaum, kenapa sembah? Bukankah kita telah keluar daripada bumi Mesir? Allah Ta'ala dah mudahkan perjalanan kita, tenggelamkan tentera Fir'aun dan sebagainya. So second stage, baginda bertanyakan kepada pemimpin-pemimpin masyarakat Bani Israel waktu itu. Mereka berkata, kami sebenarnya wahai Musa, ma akhlafna maw'idaka. Apa yang kita janjikan itu kami tidak mungkiri. Kami tidak mungkiri disebabkan itu yang kami nak. Bimalkina, malkun. Dia ada milkun, milik. Mulkun, kerajaan. Milkun, milik. Mulkun, kerajaan. Malkun, keinginan dan juga kuasa. Will and power. Keinginan dan kuasa.
Jadi semuanya daripada mim, lam, kaf. Dalam Fatihah kita ada dua cara baca. Ma panjang, Maliki Yaumiddin ataupun Maliki Yaumiddin. Dua-dua dekat makna. Malik adalah yang memiliki. Malikun, raja. Apa yang samanya di antara raja dengan yang memiliki? Sebab raja adalah orang yang memiliki kuasa. Sebab tu dia dekat. Malik, Malik. Dalam surah An-Nas pendek, Malikin Nas, itu maksudnya. Tapi sini Malkun, maksudnya bukan kami nak, walakinna humilna auzaran, tapi kami ni telah pun diberikan satu tanggungjawab yang berat. Satu tanggungjawab yang berat. Kerana apa? Kalau ikutkan kepada Taurat, dan juga ini dinukilkan oleh beberapa orang ahli tafsir, mereka ini adalah orang yang diberikan oleh orang-orang awam Bani Israel supaya menjaga perhiasan ataupun emas perak yang mereka bawa keluar daripada bumi Mesir. Biasanya kita akan bagi kepada ketua kita sebab mereka lah yang akan menjaga. Kepercayaan kepada ketua masing-masing. Jadi mereka ni diamanahkan untuk memegang emas perak Bani Israel. Dalam kitab tafsir ada dua isu pasal kisah ini. Yang pertama ialah tentang pemilikan. Siapa sebenarnya yang memiliki emas dan perak tersebut? Jadi dia ada beberapa pendapat. Yang pertama ialah memang sebenarnya milik Bani Israel. Yang kedua, ia dipinjam, tak sempat nak dipulangkan, dibawa keluar sekali bersama dengan mereka ketika melarikan diri daripada Firaun. Ketiga, dia dicuri. Dia ada tiga pendapat. Jadi masing-masing tu ada kekuatan hujahnya, tetapi yang banyak bersetujunya adalah dia adalah apa yang dimiliki sendiri oleh Bani Israel. Tapi terbaru ni ada seorang arkeologis Mesir, baru sangat cerita ni, lebih kurang dalam tahun 2021. Dia memfailkan satu saman kepada Israel. Kerana apa? Dia kata kalau ikutkan kepada sejarah, dan adalah sumber-sumber yang menyokong dakwaan beliau, dia menyaman Israel kerana nenek moyang orang Yahudi ini mencuri harta Mesir. Tak tahu setakat mana hearing mahkamah tu dia berlaku, tapi on the assumption yang ketiga tadi, yang mereka ini bekerja di rumah-rumah orang-orang Mesir yang ada kedudukan, ada harta, tapi mereka pada masa yang sama mencuri. Jadi itulah antara tiga pendapat yang besar tentang apakah Bani Israel ini yang sebenarnya empunya emas dan perak tersebut. Jadi mereka bagi emas dan perak tersebut kepada ketua-ketua mereka. Humilna auzaran. Kalau tuan-tuan tengok ayat 87 tu, auzaran, beban-beban yang berat, daripada wazara. Kita dah ceritakan wazara maksudnya beban. Wazirun, menteri. Apa kaitan menteri dengan beban? Sebab mereka yang diberikan jawatan besar adalah dibebankan dengan tanggungjawab. Wazirun, kalau belajar bahasa Arab hari ini dia kata apa? Menteri. Kenapa pula menteri nama wazara? Sama dekat sini beban. Sebab jawatan adalah beban. Dia bukan habuan. Dia dua benda yang lain. Humilna auzaran min zinatil qaum. Auzaran, dia satu tanggungjawab yang berat, min zinatil qaum. Zinah, ceritalah zinatun adalah perhiasan. Zinalah hati-hati, sikit kita tukar lain makna dia. Faqadhafnaha, dan kami melemparkannya. Qadhaf, dalam kita pun syariah kita ada hukum qadhaf. Qadhaf maksudnya kami lemparkan. Dia lempar sebab apa? Bila orang-orang yang memberikan mereka tanggungjawab menjaga perhiasan emas perak ini, dia meminta-minta, bagilah Samiri ni, bagi. Dia tekan ketua-ketua mereka ni. Jadi ketua mereka ni pun kata, kami pun tak boleh nak buat apa wahai Musa. Kami bukan buat perkara ini disebabkan oleh apa yang kami nak. Malkun tadi, ingat Malkun tadi. Bukan kerana kami nak.
bukan kerana kami mempunyai kuasa, itu bukan hak milik kami. Fakadzalika alqas Samiri. Itu pun Samiri pun melemparkan semua perhiasan tersebut, maksud yang ada kaitan dengan pengajaran. Nombor satu, kita dah cerita tadi tentang bagaimana baginda Nabi Musa sebagai pemimpin. Apa-apa hal dalam krisis, kita perlu memahami keadaan yang sebenar. Lepas tu ada level of communications, SOP dia yang kita perlu tengok. Yang pertama secara umum, kedua ketua. Kita akan tengok dua level lagi. Satu. Nombor dua, kita akan tengok macam mana Bani Israel ni dalam keadaan yang telah diperlihatkan Allah Ta'ala dengan macam-macam mukjizat, macam-macam mukjizat. Keluar daripada bumi Mesir, dibelahkan laut, ditenggelamkan musuh. Maksudnya bukan sesuatu perkara yang mudah-mudah. Diberikan makan dan minum, al-manna was-salwa. Kita tengok macam mana kalaupun seseorang itu begitu dekat, diberikan segala bukti tentang wujudnya Allah, yang mana kalau ikut logiknya memang kita akan beriman, no question about it, tak ada masalah apa-apa. Tetapi dalam masalah tergelincirnya iman ni tuan-tuan, dia merupakan satu perkara yang very 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 delicate. Dia boleh mudah sangat tergelincir. Kita tengok Bani Israel ni, dia bukan masalah tak percaya Tuhan. Kalau kita tengok kepada orang Quraisy musyrikin di Mekah sendiri pun, mereka ni bukan ceritanya adalah orang-orang yang atheist, bukan. Mereka percaya Tuhan. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Kalau kita tanyakan kepada mereka ni siapa yang ciptakan langit dan bumi, maka mereka akan kata Allah. Dan kita kena faham, bila kita kata Allah, Allah dalam Al-Quran ni tuan-tuan, maksud dia generik. Apa maksud generik? Maksudnya Tuhan. Ini kena faham betul-betul. Bila Quran pakai satu perkataan, kita kena tengok apakah maksud yang sebenarnya, the intended meaning daripada perkataan tersebut. Kita dah cakap ulang, Allah adalah Al-Ilahu. Alif lam ha. Buang alif yang nombor satu, gabung lam pertama dengan lam kedua, maka jadilah dia Allahu. Dia adalah satu kata yang kita panggilkan, sebagai orang putih panggil definite article. Dia ada the, al-ilahu, Allahu. Sebab tu dia tak boleh ambil nakirah. Kita tak boleh nak baca Allahun, kita baca Allahu. Ada makna tak? Ada. Apa dia? Sembahan yang esa dan tunggal itu. Panjang, senang kita sebut Allah. Jadi mereka ni faham konsep Allah itu ada, Tuhan itu ada, faham. Baik Quraisy, baik Bani Israel. Problemnya ialah mereka tidak menyerahkan pengabdian itu direct kepada yang disembah, yang esa tersebut, bahkan memakai perantara. Itulah syirik. Jadi syirik ini adalah satu amalan hati yang mudah sangat. Walaupun dalam keadaan kita dah faham, kadang-kadang kita boleh tergelincir disebabkan nisbah kita tu kepada siapa yang kita sembah, kita bagikan pula kepada perantara yang lain. Jadi itu kena tengok betul-betul. Jadi keadaan macam ni, Bani Israel dia punya logik, dia kata dijadikan lembu tu daripada bukan sembarangan. Dia bukan buat daripada kayu, tanah, benda yang berharga. Kita tengok 4,000, 5,000 tahun dulu pun masalah emas, perak, perhiasan, barang berharga ni, dia dah menjadi satu amalan tamadun manusia. Benda tu. Sebab apa? Sifat hati kita yang sukakan kepada kebendaan adalah sesuatu yang tak pernah berubah kita sebagai manusia. Walaupun tamadun tu jatuh dan bangun, datang dan pergi, tapi cintakan kepada material, cintakan kepada sesuatu yang indah, cintakan kepada sesuatu yang ada harga, adalah satu bentuk pengabdian juga. Tengok simbol dekat situ. Simbolnya adalah mereka bukan sekadar menyembah lembu.
tetapi menyembah material. Substance lembu tu adalah benda yang berharga. Dia punya kiasan dia dekat situ, pengajaran. Macam mana hati kita ni, kalau sebenarnya tidak kita fokus kepada Allah Ta'ala pencipta kita, maka kita mudah tergelincir akan menjadikan kiblat kita kepada perkara-perkara keduniaan yang lain. Itu simbol dia. Dan yang kedua tentunya perantara itu sendiri. Kalau lembu ni tuan-tuan buka lah mana-mana Google ke, tengok sejarah lembu ni dekat Mesir. Dia dah memang ada Tuhan lembu. Dia Tuhan lembu ni, dia mewakili konsep kesuburan wanita, kecantikan, keindahan. Jadi dah memang terpahat kepada dalam pemikiran Bani Israel penyembahan lembu tu. Sebab apa? Zaman Fir'aun dulu pun mereka biasa tengok konsep Tuhan yang berasaskan kepada lembu. Sebab lembu ni adalah sesuatu yang menjadi sumber ekonomi. Dia dijadikan haiwan untuk membajak, menggembur tanah sebelum ditanam dan sebagainya. Dia kedudukan dia begitu tinggi. Sebab tu Al-Baqarah tu ada nama khas surah dalam Al-Quran, masalah lembu. Kita kena faham. Ikutkan kepada arkeologis, mereka mengatakan kalau sekiranya zaman Mesir dulu adalah merupakan satu penghormatan kalau kita menyifatkan seseorang dengan sifat lembu. Hari ni jangan buat lah. Kata lembu kan, kena penampar kita jawabnya. Dulu tak bangga. Oi, kau ni macam lembu. Oi, bagus, terima kasih. Dulu sekarang tak macam tu lah. Dia punya position dia tu to that level masalah lembu ni. Jadi kita kena faham. But the main point yang kita nak cakap dekat sini, yang pertama sekali itu tentang macam mana syirik itu boleh dipesongkan dengan unsur materialistik. Kita sembah benda-benda keduniaan dan kita sembah perantara. Kita sambung ayat tu, tengok 88. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. Jadi fa ni kita kata maka tapi dalam bahasa Arab fa ni menunjukkan dia panggil tertib. Maksud fa kita panggil maka dalam bahasa Melayu. Tapi dalam bahasa Arab maksudnya adalah sequence of events, dia panggil tasalsul al-ahdath, sequence of events. Maksudnya selepas daripada tu fa akhraja lahum ijlan jasadan lahu khuwar. Jadi Samiri ni kalau ikutkan kepada cerita, dia merupakan seorang yang memang ada bakat craftsman. Dia memang seorang yang membuat berhala dekat zaman Mesir. Jadi setakat nak buat berhala daripada emas ni memang ada kepakaran dia. Tiba-tiba keluar Aijlan jasadan lahu khuwar. Bani Israel selama ni tengok lembu, image lembu semua tu adalah di tamadun Mesir. Bila ada orang di sendiri yang boleh buat keluar gambar arca lembu ni, dia punya sedap, syok. Dia tengok syok, wih, dahsyat Samiri ni. Atas dasar mereka rasa begitu hebat dan dahsyat kerana Samiri mampu membuat something yang of their own product. Ini local brand bro. Ini local brand lembu ni. Ada pula bentuk lembu jasadan lahu khuwar. Khuwar ni adalah suara. Hebat. Dah lah, lembu tu sendiri bagi mereka adalah hebat. Lembu tu pula ada suara, boleh keluar suara. Khuwar. Angin bertiup bunyi ho, lagi hebat. Nak cakap apa tu? Allah Ta'ala nak cakap betapa rendahnya mentaliti Bani Israel waktu tersebut. Mereka ni merupakan golongan hamba, sentiasa ditindas, pemikiran tak tinggi, very simple. Dia simple.
Lepas tu pula tengok kepada cara dia marah kepada ketua tu, dia ada some sort of mob mentality. Kita panggil mob mentality ni, suka nak merusuh, nak bergaduh. Kalau tengok surah Al-Baqarah tu cerita dia, Bani Israel kejap-kejap nak bergaduh. Jadi Nabi Musa ni dalam proses nak meredakan pengikut-pengikut dia, macam mana dia nak bawa balik, didik balik dalam keadaan baginda diberikan cabaran-cabaran. Indirectly bila Quran ini turun kepada Nabi Muhammad, maka ia juga merupakan satu pengajaran yang implisit, yang tak nampak, yang tersirat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab pengikut Nabi ini ramai. Ada yang level sekian-sekian, ada yang level sekian-sekian. Ada yang Arab Badui, kebanyakannya Arab Badui. Macam mana nak deal dengan all these sorts of mentality? Jadi itu merupakan satu perkara yang tersirat dalam cerita Bani Israel ni kepada Nabi. Cerita Bani Israel ni kepada kita ni banyak benda-benda lain yang merupakan ada kena-mengena dengan masalah syirik, masalah kita sebagai pengikut. Seorang pemimpin, walau bagaimana hebat pun seperti mana Nabi Musa, tetapi baginda diuji dengan perangai pengikutnya, ya. Dia tidak akan menjadi sesuatu yang hebat kalau sekiranya pemimpin dan pengikut tidak berada bersama. Orang putih panggil if they are not on the same page. Kalau tak sama, parah. Jadi ceritanya di antara pemimpin dengan pengikut ni, dia kena betul-betul faham, kena ada kefahaman. Kalau satu pihak tak faham satu pihak yang lain, maka tidak akan ada satu tamadun masyarakat yang progresif dan sebagainya. Jadi bila tengok jasadallahu khuar faqalu, nampak? Qalu ni adalah dia panggil kata kerja perbuatan mereka, bukan seorang yang cakap. Dah ramai dah ni, ramai. Kita tengok mentaliti orang. Nabi Musa bawa mereka ni keluar daripada bumi Mesir. Sebelum daripada laut dibelah untuk Bani Israel, telah berlaku macam-macam mukjizat. Nabi Musa berjumpa dengan ahli sihir. Kemudian bumi Mesir sendiri pula diuji dengan macam-macam malapetaka. Tetapi masalah kegopohan, masalah kita bila ibadah ni, kita kadang-kadang gopoh, kita tak sabar. Jadi kita mudah mencari sesuatu yang memuaskan kehendak kita. Kita nak beribadah, tapi kita kadang-kadang beribadah mencari satu perkara yang boleh menyokong kepercayaan dalaman kita, yang kepercayaan itu tidak semestinya betul. Nampak? Jadi mereka ni nak beribadah, nak mencari Tuhan, tapi tak sabar. Nabi Musa yang pergi berjumpa dengan Allah dekat Tur Saina 30 campur 10 hari, terlalu lama. Samiri masuk dengan helahnya, buat lembu daripada emas dan perak, dan mengatakan hadza ilahukum, ini Tuhan kau, ini Tuhan kita ni. Nampak? Hebat. Nak tunggu Musa ni lama, kita sembah ni dulu. Nampak? The problem is, dia bukan masalah tidak percayakan kepada Tuhan, tetapi dalam masalah menjadikan di antara kita yang menyembah dengan Tuhan itu perantara tanpa ada sebarang sumber. Jadi dekat sini maksud ibrah pengajaran yang lain ialah tentang bila kita menyembah dalam masalah akidah kita, kita perlukan satu sumber rujukan yang betul-betul reliable, yang tidak ada syak lagi. Itu adalah originnya, itu adalah merupakan sesuatu yang asalnya. Itulah asalnya, itu adalah agama, bukan sesuatu yang kita tidak boleh verify sumber dia. Macam dalam masalah kita, orang tanya kenapa perlu Al-Quran itu turun dalam bahasa Arab. Al-Quran perlu turun dalam bahasa Arab untuk menunjukkan originality. Message yang diturunkan itu adalah kepada seorang Nabi yang berbangsa Arab dan berbahasa Arab.
Kalau kita nak bandingkan dengan Christianity, contohnya, the problem dalam Christianity, Bible itu sendiri, dia tidak ada satu sumber yang asal. Dia panggil yang di original tu dah tak ada. Sebab Nabi Isa bahasanya adalah bahasa Aramaik, dipanggil Aramiah. Dia bahasa Arab ni dekat tengah-tengah tu, dekat Middle East tu, dia bahasa banyak adik-beradik. Kalau orang kaji bahasa, dia kata bahasa adik-beradik ini semuanya dinisbahkan kepada salah seorang daripada anak Nabi Nuh, nama dia Sam. Orang putih panggil Sam sikit, dia ada dengung. Sam bin Nuh, Sam bin Nuh. Anak-anak Sam ni lah yang lahir daripadanya penutur-penutur, antaranya bahasa Hebrew, bahasa Ibri, bahasa Syrianiah, bahasa Aramiah dan lain-lainnya. Itu bahasa asal-asal dia. Dia ada alif, ba, sebab tu alfabet hari ini yang kita tulis ABC tu nama dia alfabet. Alif, ba, te, gemal. Alif, ba, jim, dal. Abjad, huruf abjad, alif, ba, jim, dal. Dia ambil daripada alfabet. Bahasa Timur Tengah lama. Bukan lari sangat pun di antara tulisan Arab dengan tulisan Roman tu, tak. Dia tak lari. Lepas tu kita belajar kimia dulu, ingat kita pakai apa simbol alfa, beta, gamma, semua tu adalah bahasa asal bahasa Timur Tengah. Bahasa ni bahasa adik-beradik, antara adik-beradiknya bahasa Hebrew, bahasa Arab, dia dekat-dekat lah bahasa Aramaik. Nabi Isa bahasanya adalah bahasa Aramiah, nama dia Aramaik, walaupun baginda merupakan seorang yang berbangsa Yahudi. Tetapi problemnya ialah kalau Nabi Isa merupakan seorang yang bertutur di dalam bahasa Aramiah, di manakah teks asal Aramiah tersebut? Jawapannya tak ada. Yang ada cuma Hebrew teks. Hebrew teks dah jadi lapisan kedua, diterjemahkan pula ke dalam bahasa Yunani. Jadilah dia di antaranya adalah teks Bible Yunani lama, nama dia Septuagint. Septuagint ni daripada 70, maksudnya 70 penterjemah yang menterjemahkan teks tersebut daripada bahasa Hebrew ke dalam bahasa Greek kat situ. Kemudian baru terjemahkan pula ke dalam bahasa Roman. The problem dengan Bible, dia tidak ada origin. Semua orang tak tahu di mana, where is the original, seorang pun tak dapat. Yang ada sekarang ni is the copy of 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 the original. Original tak ada. Tanyalah mana-mana pun orang. Ini common knowledge. Tuan-tuan boleh tengok sendiri dalam internet, boleh jumpa. Tapi kita bila dalam masalah akidah ni, kita perlu cari orang kerajaan biasalah. Kalau orang kerajaan dia kata punca kuasa, oh itu memang satu perkataannya. Ni punca kuasa mana ni? Minit mesyuarat ke, akta ke, polisi ke? Punca kuasa penting apa? Tak ada punca kuasa kita tak boleh nak buat kerja. PTD tak boleh nak buat kerja. Punca kuasa penting. Korek macam mana pun minit mesyuarat, sebab apa nak refer. Punca kuasa tu penting. Jadi kat sini menunjukkan bila kita dalam masalah penyembahan akidah, kita tidak ada kompromi. Dari segi kita nak authenticate, nak memastikan, mengesahkan di manakah originality sesuatu hukum. Jadi bila Samiri buat kerja macam ni, mana datangnya ni? Mana datangnya? Mana datangnya yang mengatakan perantara ini adalah lembu? Apa? Perantara itu adalah lembu. Itu yang kita dapat ibrahnya dekat sini, ya. Seterusnya 89. Afala yarawna alla yarji'u ilaihim qawlan wa la yamliku lahum darran wa la naf'a. Afala yarawun, apakah mereka tidak melihat? Dalam Al-Quran, tuan-tuan, bila dia kata tidakkah engkau melihat, di antara maksudnya ialah tidakkah engkau memikirkan. Melihat ni maksudnya adalah juga berkenaan dengan pemikiran abstrak. Kan, what is your thought on this one? Apakah pemikiran? Bagaimanakah? Tidakkah mereka memikirkan, melihat? Allah yarji'. La, ini tuan-tuan kena fahamlah, la ni tidak. Yarji'u ilaihim.
Raja, kita pun biasa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kembali kepada mereka. Qaulan, qaul, kata-kata. Wala yamliku, malaka, sekali lagi kita dah belajar dah, malik, yang memiliki. Lahum darran, darran Melayu pun ambil mudarat, darran wala naf'at, Melayu pun ambil manfaat. Mudah je tuan-tuan, insya-Allah Al-Quran ni kita boleh faham. Tak perlu tuan-tuan nak cakap Arab berbuih-buih baru nak faham Al-Quran, tapi boleh faham dia punya maksud dia. Allah Ta'ala jadikan Al-Quran ini mudah untuk kita faham walaupun kita ni bukan berlidah Arab. Okay? Jadi Allah Ta'ala bagi hujah 89 ni, mereka ni tak nampak kan, yang berhala sembahan yang mereka buat tersebut, anak lembu tersebut, tak dapat nak beri jawapan kepada mereka. Yarja'u ilaihim qaulan, tak boleh nak kata apa-apa. Dan juga tidak ada kuasa, tidak memiliki, yang memiliki kuasa untuk menolak sama ada mudarat ataupun manfaat kepada mereka. Jadi persoalan yang kita dah bangkitkan tadi, punca kuasa, asal sumber sesuatu pensyariatan mana, tak ada, tertolak. Keduanya Allah Ta'ala bagi dekat sini 89 ni adalah bukti yang logikal. Dia kata sembah patung. Daripada mana? Siapa yang nampak patung ni? Adakah patung ni ada kuasa? Jadi kita ni, akidah kita adalah akidah yang kita terus dengan pencipta kita. Dan Al-Quran penuh dengan perkara-perkara tentang siapakah yang kita sembah. Konten utama Al-Quran adalah mengenalkan siapakah yang kita sembah. Sebab tu kita nak kenal sesuatu tu, method dia adalah dengan kita kenal apakah sesuatu itu dan apakah bukan sesuatu itu. Saya ulang balik. Kita nak kenal sesuatu, kita kena tahu apakah sesuatu itu dan apakah yang bukan dia. Kita nak kenal meja, kita kena kenal lah apa yang bukan meja, barulah kita kenal meja. Sebab itulah konsep kita nafi dan isbat la ilaha illallah. Kita nafi dulu, ini bukan Tuhan, la ilaha, la ilaha. Dia tak baca hu, tak baca hi, dia baca ha. Kalau la tu masuk dekat kata nama, maka dia menjadikan baris atas kata nama tersebut, menunjukkan dia adalah penafian yang mutlak. Kalau kita nak terjemahkan la ilaha tu, biasanya yang kita baca ialah tidak ada Tuhan, lepas tu yang berhak disembah. Betul? Kalau nak lebih jelas lagi, la ilaha tu maksudnya tidak ada satu bentuk sembahan apa sekalipun. Itu maksud dia. Masuk bahasa dia, tidak ada satu bentuk sembahan apa pun, tak ada, illallah, kecualilah sembahan yang tunggal yang esa tersebut. Nampak? Kena faham. Sebab ada orang kata kadang-kadang maksud la ilaha illallah yang biasa kita dengar tu, kalau kita tak faham betul-betul, kita boleh salah faham. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Orang kata ayat tu sama dengan tidak ada murid dalam kelas melainkan Ahmad. Ada murid lain tak? Ada. Problem. Tidak ada murid lain dalam kelas melainkan Ahmad. Ada murid lain tak? Ada. Ada. Orang lain tu tak datang. Ini bahaya sikit lah kalau kita tak betul-betul faham tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Sebab apa? Kita akan ada i'tikad yang Tuhan tu banyak, cuma Tuhan kita Allah. Salah tuan-tuan, syirik. Jaga betul-betul. Wa ilahukum ilahun wahid. Tuhan kamu Tuhan yang satu. Tak kira kepada yang kafir ke, yang tak percaya ke, yang beriman, sama. No question about it. Tapi kenapa pula mereka kena cakap tu? Itulah namanya syirik. Mereka mengada-adakan. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiban. Siapakah yang lebih teruk dosanya daripada mereka yang mengada-adakan pendustaan kepada sembahan tersebut, sembahan yang tunggal tersebut. Mengatakan beginilah bentuk begini, 3 dalam 1 lah, boleh dalam arca ni bentuk begini, berhala begini dan sebagainya. Maka itu adalah iftira'un yang disebut dalam Al-Quran sebagai pendustaan.
Tapi Tuhan adalah satu. Wa ilahukum ilahun wahidun. Itu kena faham. La ilaha illallah maksudnya dekat situ. Jadi mereka dibidas oleh Allah Ta'ala. Satunya tentang daripada manakah kamu dapat the fact that kamu katakan yang lembu ni adalah perantara. Itu yang Nabi Musa marah. Dan kamu sendiri tidakkah berfikir lembu tu apakah boleh memberikan manfaat ataupun kemudaratan kepada kamu? Logiknya kat situ. Seterusnya ayat 90. وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي. Sebenarnya Nabi Harun telah memberitahu sebelum daripada itu kepada kaumnya. Ayat 90 ni indirectly dia nak menafikan apa yang datang dalam Taurat. Sebab dalam babak masalah menyembah lembu, yang bergaduh dengan, yang bertemu dengan ahli sihir adalah Harun, bukan Musa. Itu kena faham. Kalau kita baca Taurat, cerita dia difokuskan kepada Nabi Harun. Tapi Al-Quran di samping menjadi wahyu, dia meletakkan kembali fakta yang benar, apa yang berlaku dalam sejarah. Jadi Nabi Harun adalah orang yang dilantik oleh Nabi Musa, bukanlah yang merupakan main character dalam kisah pertumbungan di antara rasul yang diutuskan dengan Fir'aun serta Bani Israel. Nanti kita tengok macam mana naratif dalam Taurat tersebut ditolak dengan ayat 90 ini, dan juga keseluruhan kisah Nabi Musa dengan Fir'aun beserta dengan Bani Israel. Walaqad, tuan-tuan, bila kita jumpa dalam Al-Quran ni laqad, kita memang kata sesungguhnya, tetapi kena faham dalam Al-Quran, bila kita baca Al-Quran tu kita kena tengok konteks dia. Konteks ni penting. Tanpa konteks kita tak tahu backstory-nya apa, kita tak tahu macam manakah nak memahami maksud daripada sesuatu ayat. Laqad ni dia adalah sesuatu yang untuk menolakkan penafian. Ahmad pergi kedai, kita kata okey, tapi sebenarnya kalau Ahmad tu tak pergi kedai, dia pergi sekolah, kan? Baru kita pakai laqad. Sesungguhnya Ahmad pergi sekolah, maksudnya Ahmad tak pergi kedai. Jadi sesungguhnya bila datang dalam sesuatu ayat, dia adalah untuk menafikan sesuatu. Jadi bila dekat ayat 90 ni walaqad, maksudnya Nabi Musa mungkin dia sangkakan Harun ni tak buat kerja ke, abang aku ni. Sebab tu kita tengok kan dia tarik janggut abang dia dan sebagainya. Abang dia ni lembut, Kita tahu, kena tahu beza di antara dua karakter adik-beradik ni. Nabi Harun hidup di luar istana, Nabi Musa dibesarkan di dalam istana. Cara dua karakter ni berbeza. Kita tengok macam mana Nabi Musa, dia adalah merupakan seorang Nabi yang memang fizikalnya hebat. Allah Ta'ala jadikan hidup dalam istana mesti makan berzat, tuan-tuan. Tak ada kurus dia, tak ada, memang tegap, sedap. Sebab tu di dalam Al-Quran juga disebut tentang bagaimana Nabi Musa ni dia pergi tumbuknya seorang, bukan pengsan, mati. Dalam sebuah hadis pun kita dapati hadis yang menunjukkan bila malaikat maut datang nak ambil nyawa dia, dia pergi tumbuknya malaikat maut. Ini Nabi Musa, jangan main karakter dia kat situ. Jadi dia dengan Harun ni lain. Tapi dia perlukan Harun sebab apa? Sebab Nabi Musa, lidah dia bukan lidah Bani Israel asal dia. Sebab lidah dia adalah lidah orang Mesir. Dia hidup dalam istana Fir'aun.
Sebab tu dia minta Allah Ta'ala lantiklah abang aku. Sebab apa? Abang aku yang duduk Mesir, aku ni dah menjadi orang yang bukan yang familiar. Bani Israel tak familiar. Daripada kecil aku bukan hidup dalam kalangan Bani Israel pun. Dah besar aku lagi pula dekat Madian. 10 tahun, lebih daripada 10 tahun baru balik. Sebab tu Nabi Musa ni 2-3 kali pening kepala fikir macam mana pula Allah Ta'ala dah pilih aku nak jumpa Firaun. Satunya Firaun ni adalah bapa angkat aku. Aku hidup dalam istana dia. Keduanya aku ni lah fugitif, orang buruan, pernah ada jenayah. Lepas tu pula aku ni ada masalah betul-betul. Lepas tu pula aku ni bukan Bani Israel yang asli, walaupun secara genetiknya asli lah. Sebab tu diperlukan Harun. Nampak? Jadi kita tengok macam mana ni menarik hubungan adik-beradik. 2 orang adik-beradik, satu mak, satu bapa, tapi 2 karakter yang berbeza dan 2 pangkat yang berbeza serta kedudukan yang berbeza. Subhanallah. Harun dah kata, ya qaumi innama futintum bihi. Fatana ni tuan-tuan, dia perkataan yang besar juga makna dia. Futintum, dalam bahasa Melayu kita ambil fitnah. Tapi fitnah ni dia banyak makna. Dalam Al-Quran kita kena tengok manakah makna yang paling sesuai dengan konteks dia. Futintum, fitnatun kita panggil fitnah. Fitnah tu innama auladukum wa amwalukum fitnah. Sesungguhnya anak dan juga harta kamu tu adalah fitnah. Fitnah kat sini maksudnya ujian. Fatana, ujian. Fitnatun dinamakan fitnah, dia juga ujian bagi kita. Adakah kita nak percaya ataupun kita nak selidik. Sebab tu dinamakan fitnah. Jadi kamu sebenarnya telah pun diuji. Bila ujian ni tuan-tuan, dia bukan sesuatu yang direct. Kita nampak je benda tu macam betul, tapi sebenarnya tak betul. Apa yang Bani Israel nampak, dia sembah lembu tu betul dah tu. Ini lembu ni bukan daripada sesuatu yang murah, yang kita ni bersusah payah nak keluar daripada Mesir nak bawa. Nilai dia pula tinggi, emas, perak, perhiasan-perhiasan mahal yang lain. Kita jadikan, kita sanggup korban, jadikan benda itu sebagai berhala, kita sembah. Salah lagi ke kita ni? Itu namanya futintum. Okay? Futintum. Maksudnya apa? Kita nampak benda itu adalah sesuatu yang benar, padahal dia tidaklah merupakan satu yang benar. Itu adalah fitnah. Kena hati-hati tuan-tuan. Kita dalam masalah akidah, dalam masalah kita memahami syirik. Sebab syirik yang kecil ini disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW, ada bentuk-bentuknya. Di antara syirik itu adalah ujub dalam hati, ajabah. Dia adik-beradik tu tuan-tuan. Dia takabur, riak, ujub. Bila kita belajar sifat-sifat yang terpuji, kita kena faham beza di antara tiga-tiga ni. Okay? Takabbara, dia ni bongkar, sombong, menghina orang. Kau daripada mana? Kelulusan apa? Belajar kat mana dulu? Takabbara. Riak, menunjuk-nunjuk. Cakap tak? Riak. Nak menunjuk-nunjuk. Yang paling halus adalah ujub, sebab dia dalam hati. Dan ujub ini adalah syirik kecil yang dibayangkan oleh baginda dalam hadis, merupakan sesuatu yang begitu susah untuk kita lihat. Ibaratnya seekor semut hitam di atas batu hitam di dalam malam yang gelap. 3 lapis tuan-tuan. Dahlah semut tu hitam, batu tu pula yang duduk-duduk hitam, malam pula gelap. Jadi kena hati-hati tuan. Dalam masalah kita membuat pasak kepada akidah kita, perlulah kita faham yang masalah ni is very 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 delicate. Kena faham i'tiqad betul. Jadi walaupun benda tu susah, apa obat dia tuan? Allah Ta'ala bagi pula kita remedy untuk tu. Senangnya kita faham satu konsep namanya tasbih sabbah. Jadi untuk setiap sesuatu itu Allah Ta'ala ada remedy dia. Itulah dinamakan tasbih, mensucikan, iaitu menolak sesuatu yang bukan dia. La ilaha tu kena faham dulu sebelum kita pergi illallah.
Menolak apakah yang bukan Allah, itulah namanya sabbaha, mensucikan, tanzih. Kita menolak. Apa rujukan kita? Surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Dialah yang tunggal, Allahus Samad, yang tidak terpecah-pecah, yang menjadi tempat tujuan kita bermunajat. Lam yalid walam yulad. Nampak? Dalam ayat surah Al-Ikhlas tu dia pakai nafi, tidak yalid walam yulad. Kalau tuan-tuan baca terjemahan, dia akan kata tidak beranak dan tidak diperanakkan. Salah, betul. Tetapi maksud yang lain juga. Lam yalid maksudnya tidak keluar daripadanya sesuatu dan dia tidak dikeluarkan daripada sesuatu. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, dan dia tidak sama dengan apa-apa sekalipun. Setengah ahli tafsir mengatakan ayat tu punyalah satunya. Tuan-tuan boleh baca, ambil daripada mana-mana bahagian ayat surah Al-Ikhlas, dan kita akan tengok maknanya akan divalidate, diverify oleh dikelilingnya. Contoh, kita ambil yang hujung, walam yakul lahu kufuwan ahad. Kerana apa? Sebab dia lam yalid walam yulad. Sebab apa? Sebab dia Allahus Samad. Sebab apa? Sebab dia qul huwallahu ahad. Tuan ambil yang mana-mana pun. Kenapa dia Allahus Samad? Sebab dia qul huwallahu ahad. Sebab dia lam yalid walam yulad. Sebab dia lam yakul lahu kufuwan ahad. Surah Al-Ikhlas. Jadi kena faham betul-betul. Barulah bila kita faham la ilaha, kita akan faham illallah. Jadi kita berhenti kat situ tuan-tuan, pada ayat 90 insya-Allah. Semoga kita dapat menguatkan akidah kita, kefahaman kita dan sebagainya. Sebab ini bukan merupakan perkara yang kecil, perkara antara kita dengan Allah Ta'ala. Semoga kita tidak tergelincir daripada berpegang dengan akidah yang sebenarnya. Saya mengambil peluang untuk mengucapkan selamat Hari Raya tuan-tuan. Maaf zahir dan batin. Sama-sama kita memaafkan, di samping kita bersedih di atas pemergian Ramadan pada tahun ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan umur kita yang panjang tuan-tuan, untuk tahun depan insya-Allah, sampai lagi pada Ramadan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.